أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wal kaifu ghairu qabilin bihartasam. Dan maqulatul kaif itu ialah satu perkara yang tidak menerima pembahagian, yang tak terima bahagi, dengan diiktibar zatnya, dengan iktibar diri dia tak boleh nak bahagi. Iaitu maqulatul kaif aradun la yaqtadi li zatihi alqismata wa la yatawaqqafu tasawwuruhu ala tasawwuri ghairihi. Iaitu satu arad yang tidak menghadapi ia, yang tidak menutupi ia, li zatihi, kerana zat dia al-qismata akan bahagi. Yakni satu arad yang tak terima bahagi iktibar diri dia, dia terima bahagi dengan sebab yang lain. Tak seperti kam tu diri dia sendiri dah terima bahagi, panjang boleh nak bahagi, lalu dah diri dia tebal, diri tebal tu boleh dah nak bahagi, lebar boleh nak bahagi. Adapun kaif ni satu arak yang tak terima bahagi, nisbah dengan diri dia. Ni takrif. Definisi itu definisi yang kena menghalusi, kena tambah lagi lah, kerana dia definisi dengan secara nazam. Kadang dia tak cukup, tak ada mani', panggil jamak tapi tidak mani'. Yang lebih mudahnya untuk kita orang baru belajar ni, iaitu satu arak yang kejap pada sesuatu, satu hai'ah, satu keadaan, satu sifat yang kejap di satu perkara. Sifat tu tak terima bahagi. Sifat tu kelakuan tu bukan hak nisbah bangsa kepada yang lain. Tu kata kena kita ambil gambar dululah, semata-mata kita baca definisi tu kita tak boleh faham. Tiap-tiap definisi tu biasanya kita buat belajar, kita nak faham dia tu dengan detik kita baca definisi, dia tak boleh faham lagi. Dia kena menghabiskan tajuk dulu baru habis. Macam kita belajar nahwu, kita belajar definisi maf'ul ke fa'il ke, kita tak boleh faham selalu. Definisi isim ke tak boleh faham lagi, tak kenal lagi. Maka kita belajar definisi fa'il gatik, harah gatik, kemudian kita tengok contoh dia, baru boleh nak gambar dia. Jadi kaif ni satu
satu keadaan, satu sifat, satu arak yang kejap pada suatu, yang duduk di suatu di jirim, duduk di suatu jirim, di suatu jauhar. Di dalam istilah makulat dia tak panggil jirim lah, dia panggil jauhar. Jauhar tu ulama makulat, ulama hukama dia panggil jauhar. Kalau kita belajar di dalam ilmu akidah, ulama kalam dia panggil jirim. Jirim tu kebanyakannya jadi istilah ulama falsafah, ulama hukama. Jirim tu istilah ulama usuluddin. Sifat yang ada pada jirim, yang kejap pada jirim, maka sifat tu dia bukan nisbah kepada yang lain. Kalau kata ibu, bapa, anak, ibu, bapa, bunuwah keadaan anak, ubuwah keadaan bapa, itu nak sabit kata keadaan bapa, keadaan anak dengan nisbah, kena adu kepada yang lain. Ni tak, dia tak kena adu hak lain, dia sendiri dah satu perkara duduk kat situ. Kita fikir dia, tak fikir dia pun dia ada kat situ. Tak seperti ibu bapa ni. Bapa ni kalau kita tak fikir, kalau kita tak adu dengan yang lain, ya tak ada lah, tak nampak kata bapa tu. Kita tengok, kita boleh faham tak di seorang ni bapa, boleh faham tak seorang ni anak, tak boleh faham. Tengok dia tak boleh, kena tanya dulu, mu ada anak ke tak ada anak? Ada. Baru boleh faham kata dia bapa. Kerana mu anak siapa? Aku tak ada mak pak, aku Allah buat terus. Tak boleh panggil anak. Dia kena adu gitu, ada nisbah. Kelakuan seperti bersila, belunju, dia kena adu. Macam ni dia panggil belunju, macam ni dia panggil berdiri, macam ni dia panggil tanenyo. Kalau kepala dekat dengan bumi, kaki dekat dengan langit, dia panggil tanenyo. Kalau kaki dekat dengan bumi, adu dengan langit, kepala dekat, dia panggil berdiri. Jadi kena adu kelakuan juga, satu sifat, satu kelakuan. Ni tak payah adu dah, tak payah adu, dia sendiri dah. Tengok dia lah. Cumanya semata-mata dia tu dia tak boleh nak bahagi. Tubuh dia nak bagi cara dia tak boleh. Dia kena tumpahkan baru boleh terima bagi, baru boleh bagi. Misal dianya lebih kalau kita yang seperti ini, dia kena hajat kepada misal lah. Awak mari satu pun tak apa dah, supaya mudah gambar. Gambar kalau tak ada misal tu, ya tak boleh nak gambar apa pun tak tahu. Dengan definisi tu kita nak ambil tak boleh, tak tahu gambaran dia tu betul mana. Misalnya seperti kita kata merah bunga raya, merah timun Cina. Merah timun Cina satu kelakuan yang kejap duduk di buah timun Cina. Tak seperti bergerak kita, ia tak kejap. Kita bergerak sebentar, kita diam, habis gerak. Bahawa kita diam, kita bergerak pula, habis diam kita tu. Gerak diam satu kelakuan kita, tapi tidak kejap, tidak qarar, tidak kejap pada kita. Dia boleh berubah, boleh beralih, bertukar begitu. Ni dak merah buah timun Cina tu dak merah sama, merah. Tu macam tu dia, nama dia kaif, nama dia. Lepas tu merah tu boleh bagi tak? Kat situ nak beritaja sikit. Tu payah nak nampak tu. Tak boleh bagi. Apa kita duk belah buah timun duk bagi. Bagi merah. Bagi merah. Tu kalau fikir kita duduk situ tu, kena asah lagi lah. Kena asah lagi. Asah pisang, asah witajai sikit lagi. Tak siapa lagi hak kandak oleh ahli makulat, tak siapa.
Kalau kita gambar kata merah tu terima bahagi, kita tu buat pengukuran. Ulama ni kata merah tak boleh tak terima bahagi. Semata-mata merah tu. Aku tak nampak. Tak nampak kena asah. Kena asah otak tu kita tajam sikit lagi. Tajam sikit lagi baru yang nak siapa. Semata merah ya tak boleh nak bagi, tak boleh. Dia kena merah tu kena bersifat dengan panjang, banyak. Baru nak bagi. Kalau merah saja nak bagi tak boleh. Boleh bagi merah? Tak boleh. Merah tu je duduk di benda panjang. Panjang dia bila duduk panjang baru boleh nak bagi. Semata dia nak bagi tak boleh. Tu kata dia tak terima bagi ghairu qabilin biha. Dia tak terima bagi dengan zat dia tak terima bagi. Dia kena tupai yang lain. Kena tupai kam baru dia boleh terima bagi. Kalau terima bahagi tu kam baru boleh bahagi. Maka kalau kita nak mudah faham ke, kita kembali kepada bahasa hak asal lah. Kaif mana satu kaifiyat bahasa Arab di dalam luar, satu kaifiyat, satu keadaan, satu keadaan. Cuma keadaan, bila keadaan yang dikait dengan keadaan tertentu tu jadi makna istilah. Kita banding mudahnya seperti puasa itulah. Saum di dalam lughah makna menahan, imsak. Jadi makna pada syarak imsak makhsus, tahan yang tertentu, tahan makan, tahan minum, tu jadi makna istilah. Kaedah kita nak mudah faham dia, kita kena faham makna luawi. Apa-apa pun begitulah. Hak jadi istilah fa'il. Fa'il pada lughah makna yang membuat. Bila fa'il pada istilah, jadi fa'il bagi ja'a. Orang hak datang tu dia yang membuat, yang memukul tu qama zaidun, daraba zaidun. Tu nak supaya kita ikat dengan makna lughawi. Baru mudah kita nak faham. Dia adalah istilah ni makna kaif tu satu sifat hak duk di jauhar tu. Maka dibagi pula sifat ni ada kala sifat yang rasikhah, yang kejap, yang tak berubah-berubah dah. Duk situlah dianya. Dia panggil malakah nama dia. Bila hak tak berubah dia panggil malakah di dalam istilah hukama. Seperti kita kata merah buah timun, manis gula, manis menisai madu, masin garam. Tu nama kaif tu. Kaif tu nama malakah, sifatun rasikhah, sifat yang kejap duk kat situ. Ada kala dia tak kejap. Bila tak kejap dia panggil hal, dia panggil. Seperti merah muka seorang ketika dia nak marah, pucat muka ketika dia takut, muka dia putih, terkejut ke, itu nama kaif juga. Nama kaif, tapi dia tak kejap, ada sebentar habis. Hilang dia marah habis, hilang dia takut habis. Itu dibahagi pula kaif kepada, ada kaif hak rasikhah, ada kaif hak tak rasikhah. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala aina husulul jismi fil makani. Boleh baca aina, boleh baca ainun pun boleh. Ainun husulun fil jismi, aina husulul jismi fil makani, mata husulun khussa bil azmani. Makulah aina itu keberadaan jisim. Keberadaan jisim. Kalau buat bahasa, satu bahasa lagi kata berkeadaan jisim, tu ringan sikit rasa nisbah lidah saya lah. Keberadaan tu rasa panjang sikit, berat sikit. Berkeadaan, ia bersifat dengan ada dia, dengan berkeadaan. Kalau bahasa Arab dan husul, hasil, berlaku. Kalau kata pendek lagi berlaku.
Berlaku jisim, ada jisim fil makan, pada satu tempat, pada tempatnya. Tempat, kalau kita nak tulis wikemah lagi, kalau mengikut bahasa petani, ta mim fa foto, tempat. Kalau kata tepat dengan tak ada mim tu lain pula. Tu betul, tu lain. Kalau tempat ni, kita mengambil tempat dia, itu nama aina, maqulatul aina, mengambil jisim pada satu tempat. Satu jisim tu yang ambil satu tempat, diri mengambil tempat tu, nama dia aina, maqulatul aina. Itu satu sifat, nama dia satu arad. Kita ambil tempat, kita duduk di satu tempat, keadaan jisim di dalam satu tempat. Potongnya mengambil tempat bagi jisim, mengambil tempat oleh jirim, oleh jisim. Mata dan makulah mata, husulun, ialah berkeadaan yang khusus. Husulun khusa, keberadaan yang khusus kepada zaman, yakni keadaannya di dalam masa. Keadaan jisim, berkeadaan dia di dalam satu masa, berkeadaan dia di satu tempat. Tu kata kena haluh sangat hukamak ni lah. Jadi satu jauhar, satu jirim, dia mesti kena mengambil tempat. Apa makna mengambil tempat? Iaitu dia mengambil ruang sekadar jasad dia, kadar diri dia, kadar zat dia. Zat dia, diri dia 1 inci, dia mengambil ruang 1 inci. 1 inci yang jadi ruang untuk dia tu, itu nama tempat bagi dia. Dia pergi duduk di ruang hak 1 inci tu, nama dia mengambil tempat. Keadaannya duduk kat situ, itu nama dia aina. Maqulatul aina ma'khudhun min qaulil mustafhim an makani syai' aina huwa. Aina ni diambil daripada perkataan seorang yang menuntut faham, yakni seorang yang soal. Mustafhim, seorang yang nak faham, dia tak faham satu perkara, dia tanya, dia soal, nama dia seorang tu mustafhim. Kalau kata dengan bahasa lain, kata sa'il, yang menanya. Kata seorang yang menanya an makani syai', dia nak tanya daripada tentang tempat bagi sesuatu. Dia tanya aina huwa, di manakah ia, sesuatu tu duduk mana, anakmu duduk mana, mutumu duduk kat mana, jam kamu duduk kat mana. Tu dia tanya tempat. Bahasa Arab dia tanya dengan isi istifham dia aina. Aina anta, engkau duduk di mana. Fahuwa, maka ia makulat aina tu as-sifatu, satu sifat, ta'ridu yang mendatangi ia lisyai' bagi sesuatu, bi'tibari wujudihi, dengan iktibar adanya ada syai' fil makan, pada satu tempat, allazi huwa fihi, yang bermula ia syai' ada padanya, pada allazi. Satu sifat yang sabit bagi satu perkara, hak dia duduk di situ. Perkara tu misalnya dia duduk di dalam air. Ikan duduk di dalam air. Keadaan ikan duduk dalam air tu nama aina gitu. Kalau tanya ikan duduk mana? Duduk dalam air. Cara halus dia laginya, mana
ikan mengambil tepat dalam air makna apa? Iaitu ikan mengambil ruang di dalam air. Ikan tu masa dia di dalam air tu tepat di jirim dia, tepat diri dia duduk tu kosong, tak ada air. Kalau ada air dia tak boleh. Jirim ni dia kena ada ruang dia. Maknanya air duk berkeliling ikan. Pada betul dengan tubuh ikan dia tak ada air. Itu nama ruang. Sekiranya kalau ikan keluar, air tu tak tutup ruang lah. Ruang kat situ. Kosong. Macam kita duduk ya. Kita duduk sama betul dengan zat kita, tubuh kita, tak ada hak lain. Ada kita je lah. Tak boleh nak ada hak lain. Dia kena kosong je betul kita ni. Tapi bila kita duduk ni, kita lah ada. Tepi kita ni angin, betul kita ni kita. Itu makna kosong. Bukan betul kita duduk ni ada angin, ada batu, ada air. Tak ada, kita tak boleh duduk. Kalau angin ada, kita tak boleh duduk. Malaikat angin tu bagi ruang kepada kita. Angin dia apa? Dia bagi ruang, kita boleh duduk. Air kalau kita nak turun pergi, kalau dia tak bagi ruang, kita tak boleh turun dalam dia. Bila dia bagi ruang, kita masuk, ada ruang turun pergi. Itulah tengah guru-guru yang apa, yang cakap suka-suka lah. Maknanya kita ni boleh berkawan dengan angin baik dengan kita. Bila kita nak lalu, dia bagi ruang. Akhlak dia bagus angin. Dia bagi ruang. Tak semacam dengan tiapi kita tak boleh berkawan dengan dia. Kalau kita balik mutu kau nak lalu, dia tak bagi ruang. Dia kata kalau mau nak lalu, cuba tengok. Kalau menang kamu tak apa, aku patah. Kalau menang aku, kepalamu pecah. Dia tak bersaing, tak boleh bersaing dengan dia. Orang akhlak tak bagus, dia tak bagi ruang ke kita tiapi tu. Seming-seming tu jangan ada kawan dengan dia. Aku nak lalu, tak sama minta dengan dia, dia tak baik, dia tak bagi dia. Dia panggil kikir. Angin ni kita boleh bersaing. Dia bagus, baik. Dia bagi ruang. Sebab tu kita nak masuk duduk dalam dinding boleh tak? Tak boleh. Dia tak bagi ruang kepada kita. Kita kena buat ruang dululah. Buat ada ruang baru boleh. Bila kita buat ruang, angin masuk duduk pula. Angin kata tak apa, kalau mau nak duduk aku nak keluar. Dia keluar, kita duduk. Angin kan boleh bergiling dengan kita. Baiklah dia. Air, tengah-tengah air tu dia baik dengan kita. Dia kita turun, dia bagi ruang. Ruang tu nama dia, kita mengambil ruang tu nama mengambil tepat. Tepat yang hakiki di si ahli sainsnya, ahli falsafah. Ahli falsafah ni iaitu yang nama dia pepeh. Pepeh piyah bagi air hak bertepuh dengan badan kita, hak bertepuh dengan ikan dia panggil. Pepeh dia tu dia panggil sutuh. Bahasa dia lagi kita Arab panggil sutuh. Hak bertepuh dengan kita tu lah nama tepat. Tu nama tepat. Kita duduk tak kisi ni bukan tempat kita semua. Kalau bawah tak ada bertepuh dengan kita, kaki-kaki dia. Hak kisi sikit sangat je, hak betul punggung kita tu tempat kita nya. Lepas tu hak tepi ni angin dah jadi tempat kita. Bukan satu kisi ni tempat kita. Tempat kita sungguhnya jirim, pepeh dia hak sebelah luar, hak bertepuh dengan pepeh hak sebelah dalam bertepuh dengan pepeh kita hak sebelah luar. Dia panggil. Kita ni pepeh tepi kita ni sebelah luar, sebelah ni. Air ke angin ke hak belah dalam dia duk tepuh dengan kita. Hak jiring hak duk tepuh dengan kita dengan tepi kita tulah nama tepat. Itu nama tepat hakiki nama dia. Tepat sungguh. Tu tepat sungguh. Tepat hak sungguh sama besar dengan jiring tu, sama luas sama besar dengan jiring. Betuk supaya dengan jiring. Kalau jiring bulat dia bulat, kalau jiring kepat dia kepat, jiring panjang dia panjang. Ada tepat majazi nama dia. Mun jangan masuk bilik tu, bilik tepat aku tu. Ada hak
Bukan tempat dia sungguh, dia duduk sini tapi dia kata bilik tu tempat dia. Bukan tempat dia. Tempat hak dia nak pergi baca, tempat hak dia nak kerja, begitu nama tempat majazi. Pula kat situ. Bahagi pula hak hakiki dan majazi. Kursi tu tempat tempat aku. Bukan semua tempat dia. Kalau dia duduk pun bukan tempat dia hakiki. Atau kata hakikiyin huwa kaunu syai' fi makanihi al-mukhtass bih alladhi la yastaghni anhu ka kauni zaidin fi mawdi'ihi alladhi syaghalahu bil mumasah. Ghairu hakikiyin huwa alladhi la yakunu kadzalik. Dan makulah mata keberadaan yang khusus kepada zaman. Keadaan sesuatu tu duduk di dalam satu masa. Dia duduk di dalam jam 10, duduk di dalam jam 11. Dia berkeadaan dia di dalam jam tu nama mata. Kita sekarang jam 11 misalnya, adalah jam 11.30. Jam hak 11.30 ni kita berada di dalam jam 11.30, itu nama dia makulatul mata. Satu arak tu kita ada di dalam satu masa. Maka maklum arak makulah mata ni dia tidak kekal dua masa. Kita ada, dia habis masa tu, habis jam 9:10.30, dia habis. Mari masa yang kedua. Bila masa yang kedua datang, habis masa yang ketiga datang, dia berpindah. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nisbatun takarrarat idhafah nahu ubuwatin akhala tafah. Nisbah yakni makulah ada bermula nisbah yang takarrarat, yang berulang-ulang, yang diulang. Idhafatun ialah maqulatul idhafah. Atau dia boleh kita kalau nisbah i'rab boleh kata nisbatun tu mubtada, boleh nisbatun khabar muqaddam. Dia buat definisi idhafah. Wa idhafatun ay wa maqulatul idhafah. Maqulah idhafah ialah nisbatun takarrarat. Gitu boleh. Makulatul idhafah ialah satu nisbah yang berulah-ulah. Nahu ubuwah seperti ayah, akha persaudaraan, latafah dan kecil. Ubuwah keadaan bapa, keadaan tu bapa seseorang. Akhan keadaan seorang tu saudara bagi seorang yang lain. Itu nama maqulatul idhafah. Apa makna? Iaitu kena nisbah. Nisbah ni kita bangsa ataupun adu. Sekurang-kurangnya 2 kali. Kita kena adu 2 kali adu baru hasil hasil sifat dia, hasil arab dia. Misalnya keadaan seorang bapa, dia kena adu berulang 2 kali. Seorang nama Abdullah, dia adu dengan si Zaid. Si Zaid tu daripada dia. Lepas tu ambil si Zaid tu adu dengan dia pula, bangsa kepada dia. Tu baru nama dia tu bapa. Si Zaid anak bagi dia tu bapa bagi si Zaid. Kena takarrarat, kena berulang-ulang. Kena 2 adu sebelah, kena ada 2 lah, mudah. Ada 2. Bapa tak boleh kata bapa saja, dia kena ada anak. Kena adu 2 tu. Adu seorang nama Abdullah dengan si Zaid,
baru nama Abdullah tu bapak. Kalau tak ada si Zaid, tak ada bapak lah Abdullah tu. Gitu juga saudara. Bakar lahir dia, ibu dia melahirkan dia dulu daripada Saleh. Baru nama kata Bakar tu abang bagi Saleh. Nama saudara bagi Saleh. Kalau tak ada Saleh, tak adu dengan Saleh, dia tak ada. Tak ada kata Bakar tu saudara bagi Saleh. Kena adu begitu. Kalau hak jenis kena adu begitu, nama idhafah. Tu nisbah. Gitu juga kecil, besar. Semata satu dia tak boleh panggil kecil. Kita kecil ke besar kita? Tak boleh kecil, tak boleh kata besar. Kadang kita satu aja. Kalau adu dengan gajah, baru kita kecil. Kalau adu dengan nyamuk, kita besar pula. Nyamuk kecil pula. Nyamuk tu bukan kecil. Adu dengan agah, besar nyamuk pula dah. Agah tu kecil. Agah tu pula adu dengan tumor, agah besar pula. Tumor tu kecil pula. Dia panggil bila nisbah begitu, kecil besar tu nama dia maqulatul idhafah. Nama satu sifat, nama idhafah. Sifat bagi jirim. Bapak tu satu sifat nama dia. Bukan bapak, keadaan bapak. Kalau kata abun tu bapak, ubuwatuhu, ubuwah. Kalau kata Zaidun tu saudara, maknanya ukhuwah, keadaan dia saudara. Keadaan dia, keadaan bapa, keadaan saudara, keadaan dia tu kecil, bukan perkara hak kecil tu. Jangan kalau kata bapa tu perkara tu, orang tu Abdullah tu, hak tu jirim, hak tu jauhar. Sifat dia ubuwatuhu, keadaannya bapa, keadaannya bapa. Biar nampak gambar keadaan tu. Gambar keadaan tu, hak tu sifat tu. Hak tu sifat. Misalnya kita ni seorang baju kita satu pakaian, dua-dua tu baju dengan kita, dia panggil jirim, nama dia jauhar. Bila kita ambil baju pasang kat tubuh kita, kita pakai kat tubuh kita, nama kita tu berbaju. Keadaan dia tu berbaju. Keadaan tu baru panggil maqulah. Tu sifatnya. Sifat. Bukan baju tu sifat, bukan sok kita tu sifat. Kita tu zat. Berbaju tu. Keadaan kita berbaju tu. Tu nama dia sifat tu. Keadaan dia bapa, tu sifat. Tapi lain-lain lah. Keadaan bapa tu dia kena adu antara dua tu. Adapun keadaan berbaju tak payah adu. Diri baju ada pada tubuh dia tu, itu nama berbaju. Makulat lain pula. Bukan makulatul idhafah. Tu kena tajam tu. Kena tajam sikit. Wad'un urudu hayatin binisbah, wad'un urudu hayatin binisbati li juz'ihi wa kharijin fa athbiti. Bermula maqulatul wad'i ialah adalah sifat yang datang. Satu sifat bukan hak asal dah. Kalau kita kata merah buah timun, hijau kulit buah timun, merah isi dia, masing garam tu je bukan urut, bukan baru mari. Dia kejap duduk situ dah. Dia duduk situ dah, kejap duduk situ. Itu nama dia kaif, nama dia. Ini satu sifat yang baru datang, yang mari. Tu dia panggil arid, perkara aridi, perkara dulu tak dia mari lah. Sebab tu awan-awan dia panggil hadza aridum mumtiruna. Bahasa Arab Allah panggil ini arid. Awan tu dia dulu tak ada, dia mari, baru datang.
Tu asal makna arad, dia panggil satu perkara yang kedatangan, yang baru datang, yang baru mari. Maqulatul wad'i ni iaitu satu sifat yang datang ia, yang mari sifat ni dengan iktibar bahagian-bahagiannya, yakni urudu hayati syai' binisbatihi li juz'ihi ay ila juz'ihi. Lam pada li juz'i itu mana ila panggil. Dan wa kharijin, dan yang luar, yakni dan dengan nisbah kepada yang luar. Kharijin tu atas pada kata juz'ihi, ila kharijin, bangsa kepada yang luar, darinya, maka tetapkanlah, fa asbiti, engkau menetapkan, engkau menyabitlah, akan makna wad'un begitu, mudhabi kemah pekejap begitu. Itu sebagai tatmimul bait. Fa asbiti itu tak ada masuk campur di dalam definisi, di dalam tarikh wad'un. Itu nak tatmimul bait, nak maspernakan bait saja. Tarikh dianya urudu hayatin binisbatin li juz'ihi wa kharijin. Itu definisi dia. Iaitu wad'u halul jismi, satu keadaan bagi satu jisim, bisababi nisbati ajzaihi, dengan sebab nisbahkan juzuk-juzuknya, juzuk bagi jisim, ba'dhiha, setengahnya, ila ba'dhin, kepada setengah, fil jihati, nisbah pada jihad, wa bisababi husulin nisbah, dan dengan sebab hasil nisbah ba'da tilkal ajza, baina tilkal ajza, antara itu juzuk, wa bainal umuril kharijah, dan di antara perkara-perkara yang luar, anha, daripadanya, daripada juzuk. Itulah nama al-wad'u, kal qiyami wal qu'udi wal ittija'i, seperti berdiri dan duduk dan irtija', iaitu menyenggai. Keadaan bagi jirim, yang hasil keadaan tu dengan nisbah juzuk bagi jisim, juzuk bagi jirim dengan setengah juzuk yang lain. Satu nisbah, adu juzuk dengan juzuk, dan nisbah pula juzuk itu kepada yang luar, perkara yang luar daripada diri jisim. Dia panggil wad'un macam tu. Misalnya berdiri, berdiri ni kita nisbah kaki kita, nama dia juzuk kita. Kepala kita, nama juzuk kita. Nisbah kaki dengan kepala, ataupun nisbah punggung dengan kepala, nisbah punggung dengan kaki. Duduk macam tu, kepala duduk jauh pada kaki, punggung duduk jauh daripada kaki. Satu. Kamar dia adu pula kepala tu dengan juzuk kita, dengan langit. Adu begitu, hasil satu kelakuan, nama satu kelakuan, dia panggil berdiri. Kalau kepala dekat dengan langit, nama berdiri. Nama dia tu nama maqulatul wad'i. Berdiri itu satu arad yang ada pada jirim, nama dia wad'un. Berdiri itu satu keadaan yang hasil bagi satu jirim, mari datang kat satu jirim dengan nisbah kaki, punggung dengan kepala, kepala dengan langit. Kalau nisbah kepala dengan langit tu jauh, kepala jauh daripada langit, kaki dekat dengan langit, dia tak panggil berdiri, dia panggil tanenyo. Pasal tani panggil tanenyo.
Sebabnya dia kamu butir balik bawah bang ya. Dia akah begitu dia panggil. Nak panggil tanahnya, tak panggil berdiri. Padahal sama berdiri sama tu. Kaki duduk lek bumi, kepala duduk lek langit, dia panggil berdiri. Kalau kepala lek bumi, kaki naik ke langit, sama-sama berdiri. Cuma bila nisbah kepala dekat dengan langit panggil berdiri, kaki dekat dengan langit nama dia tanahnya. Kalau kepala dengan kaki sama dengan langit, sama jauh dua tu. Cumanya perut dekat dengan bumi, belakang dekat dengan langit, nama menerak pula. Ukur kepala pergi ke langit tu sama, kaki pergi ke langit sama. Belakang dengan langit dekat, perut ni jauh dengan langit, nama menerak, tidur menerak pula. Dia panggil menerak. Maka menerak, berdiri, bersila, meninggung tu nama makulatul wad'i, sifat bagi jirim. Baru tu. Tu nama sifat bagi jirim. Sebab tu kalau kata Allah menerak tak boleh. Allah berdiri tak boleh. Sebab sifat dengan sifat yang kelaziman bagi perkara yang baru. Tu hak kita nak sampai kat situ lah. Tu sifat bagi jirim nama dia. Bila kata Allah bukan jirim, laisa bijismin, Allah bukan jirim, bukan bersifat dengan sifat jirim. Dia bukan jenis berdiri, bukan jenis duduk. Allah tidak bersifat dengan berdiri, duduk, bersila, meninggung, tak ada. Ibn Taymiyah kata Allah jalis yang duduk. Tu tak betul lah. Itu kata mujassimah. Tu kata tajsim nama dia. Mensifatkan Allah dengan sifat jisim. Lebih lagi dia menyabitkan kejisiman kepada Allah pula. Tu sangat tajsim lagi. Menyabit sifat jisim ni pun. Nama dia mujassimah dah. Wahai atum bima ahata wa antaqal, milkun kathau bin au iha binishtamal. Wahai atun, dan bermula dan keadaan dengan sesuatu yang meliputinya, dan dapat berpindah-pindah adalah makulatul milki, seperti pakaian atau kulit. Qauluhu maqulatul milki bi kasril mim. Dia dhabit milki tu kita dia dalam bahasa Arab kena dhabit benar, tulis mim lam kaf. Dia kena dhabit sebab dia beza bahasa Arab. Bila baca milk mana lain, mulk mana lain, malak mana lain, malik mana lain. Tulis sama mim lam kaf. Kalau baca milkun mana milik, mulkun kerajaan, malakun seorang malaikat, malikun seorang raja. Kalau malik raja, malak seorang malaikat. Kalau mulk kerajaan, kalau malik raja tu sendiri, mulk sifat keadaan dia jadi raja tu kata mulk. Tulis sama. Hak pada istilah ni nama dia milk. Milk, makulatul milk bikasril mim, baca dengan kasrah mim. Wa tusamma, dan dinamakan dia maqulatal jidah bikasril jim wa takhfifid dal al muhmalah, jidah. Min wajada bimakna staghna, au tusamma maqulatal lah wallamu lil milki. Dia panggil makulatul milki boleh, makulatul lah boleh. Fa kullum bi makna wahid, maka tiap-tiap semua tu dengan satu makna. Hiya yang bermula ia,
Makulatul milk tu hayatun, satu keadaan, satu kelakuan, yang ta'ridu, yang mendatangi ia, satu keadaan yang baru datang, lil jismi, bagi jisim, bisababi jismin akhar, dengan sebab jisim yang lain. Tak seperti wad'u tadi, adu anggota jisim dengan anggota dia sendiri. Ni dah adu dia, nak hasil makulatul milki ni, kena ada satu kelakuan yang sebabnya ada jisim yang lain. Jisim yang lain tu yuhitu bih, yang meliputi ia, yang melikungi ia jisim yang lain, bihi, dengan dia, bil jismi, dengan jisim, au bi juz'i, atau dengan juzuk, bi juz'in minhu, dengan satu juzuk daripadanya, minal jismi. Wa yantaqilu, dan berpindahlah ia jisim akhar, bintiqalihi, dengan sebab berpindah al jismi, hak lepas ada ta'ridu lil jismi. Dhamir tu kaihabin lil hayawan, seperti belulai kulit bagi binatang, wa kathaubi, dan seperti kain, lilabisin, bagi seorang yang memakai kain. Itu nama dia makulatul milki, keadaan milik, nama dia. Lembu, nama satu jisim. Kulit dia, nama satu jisim, belulai dia. Maka belulai tu jisim akhar, belulai tu meliputi ia, bihi, dengan dia, dengan jisim, dengan lembu. Belulai tu duk likung tubuh lembu, atau apa dengan satu juzuk daripada lembu. Misalnya kita ambil sarung tanduk lembu tu, ambil sarung tanduk lembu, masuk di dalam tanduk lembu, maka sarung tanduk lembu tu dia panggil satu jisim yang lain yang duk melikungi satu juzuk daripada lembu, iaitu tanduk dia. Bila lembu berpindah, kulit dia berpindah. Bila lembu berpindah, sarung tu pun dia berpindah sekali. Nama lagu tu makulatul milki, seolah-olah kata kulit tu milik bagi lembu, sarung tanduk tu milik bagi tanduk, milik bagi lembu. Berkeadaan begitu, nama dia makulatul milki, berkeadaan, kelakuan dia, keadaan dia. Itu nama dia makulatul milki. Seperti kata tadi, kita berbaju ni, kita pakai baju, kita ada baju, kita pakai cicing, pakai jam, pakai tali tekak, tu nama dia berpakaian, tu nama dia makulatul milki. Satu kelakuan, iaitu berbaju, yang datang kelakuan ni bagi kita, dengan sebab baju duduk di tubuh kita, melikungi tubuh kita, melikungi sebahagian ke, melikungi semua apa, sama. Bila kita pindah, dia pindah. Itu nama dia makulatul milki. Makna berpakaian atau bercicing, berbaju, berkasut, itu nama makulatul milki. Satu keadaan nama dia. Kalau kata pendek, satu kelakuan. Maka kelakuan itulah dinamo, kalau dia tu berada di satu tempat, kelakuan dia berada satu tempat, nama dia makulatul aina. Kalau keadaan tu dia duduk di satu masa, nama makulah mata. Kalau keadaan itu kerana berpakaian, ada sesuatu yang duk melikungi dia, meliputi dia, atau meliputi sebahagian pada dia,
Jari saja, jari saja hak cicing duk meliputi. Bila dia bergerak, cicing tu bergerak sekali dengan dia. Itu nama makulatul milki. Ayyaf'ala ta'thira ayyan fa'ila ta'athara madama kullun kamula. Yang ke-8 dengan yang ke-9. Habis dah lah. Sedangkan ayyaf'ala maqulah ayyaf'al atau hamzah, dia kena masuk atas alif. Kalau hamzah bawah alif jadi in yaf'al. Maknanya ayyaf'al. Itu satu ibarat dalam nazar ni, dia nazam kerana nazar dia ibarat dengan ayyaf'al. Kalau wa kala nasa wa fi'li, maqulatul fi'li nama dia. Ayyaf'al ataupun maqulatul fi'li adalah ialah, kalau kita nak halus lagi di dalam tarjamah, cuba kita buat kaedah tetap bagi kita. Kalau khabar kita buat ialah, kalau adalah ni kita masukkan kana Zaidun, adalah Zaid, ataupun Zaidun kana fid dari Zaid, adalah ia di dalam rumah. Kalau kata Zaidun fid dari atau Zaidun qaimun bermula Zaid, ialah seorang yang berdiri, bukan adalah ia seorang yang berdiri. Ialah, sebab qaim tu ya nak hukum, kata dialah. Kalau adalah ni bukan royak hukum lagi, royak berkeadaan tu kana ya bengkaunu berkeadaan. Bukan nak royak dia, royak sifat dia. Zaidun kana fid dari Zaid, keadaan dia duduk dalam rumah. Nak royak sifat dia, sifat Zaid. Adapun Zaidun qaimun bermula Zaid, seorang yang berdiri, bukan nak royak sifat dia. Orang hak berdiri tu dia dah, nak royak dia lalu dah. Ayat yang lain sikit pengertian. Adalah reti lain, ialah tu pahaman lain. Sebab tu kita cuba kita belajar, kita orang dalam Malaysia dah ni usaha-usaha masuk kepada pusat bahasa. Siapa-siapa terjemah khabar adalah, kita masuk penjara. Ambil salah, tak ambil salah sikit. Jadi kaedah kita, jadi kaedah betul dengan bahasa Arab. Kita nak kemah nak sama bila kita baca Melayu, sama faham dengan bahasa Arab. Ayyaf'ala bermula maqulah, ayyaf'ala maqulatul fi'li itu ialah at-ta'thir, diri memberi bekas. Ta'thir membekaskan, memberi bekas atau membekah, memberi kesan, mengesankan. Misalnya kita kata kita ambil pisau, kita potong tali. Bila kita potong kita tu dia beri kesan tu pada tali. Tali jadi kerana bila kita potong, kesan dia putus. Putus tu nama athar. Potong tu nama dia ta'thir, memberi kesan. Potong tu nama maqulatul fi'li, tu ayyaf'al, keadaan seorang tu potong. Jadi dia potong tali, dia panggil ta'thir, memberi kesan. Ta'thir tu ada jatuh ya tu, memberi kesan, iaitu bahasa Arab kata ta'thir, bukan ta'assur tu. Jatuh ya jadi tak ada ya, jadi baca ta'assur. Kalau ta'assur tu bekas tu terima bekas, terima kesan. Tali tu putus tu nama ta'assur. Mutawa'ah daripada ta'thir.
Bila memberi kesan, dia terkesan. Terkesan nama dia ta'assur. Hak betulnya sedangkan ayyaf'ala adalah memberi bekah, iaitu dalam kurungan kata ta'sir, bukan ta'assur. Dan ada pun ayyang fa'ala, atau jumlah suku pula. In yaf'ala ta'siru, habis kat situ. Ay yaf'ala mubtada pula. Ada pun ayyang fa'ila, maqulah ayyang fa'ila, dia panggil juga maqulatul infial. Ialah menerima menerima. Maksud menerima yakni menerima bekah, menerima kesan, iaitu diri terkesan daripada perbuatan. Bila seorang tu dia memotong, perkara tu terpotong. Bila seorang tu menghimpun, suatu terhimpun. Bila suatu terhimpun, dia mencerai, dia jadi tercerai. Maka berhimpun, bercerai, terputus, itu nama dia maqulatul infial. Hak terima kesan daripada perbuatan. Ada pun ayyang fa'ila menerima, yakni ta'assur, menerima bekah. Kita mengikut contoh tadi, iaitu kita angkat contoh kata potong. Potong tu nama memberi bekah. Menerima bekah iaitu putus. Terputus tu nama dia ayyang fa'ila, selama kekal keduanya itu. Selama mana dia ada, sama, yakni ketika dia membekah, itu nama dia taksir. Bila tu habislah, tak ada. Bila sebelah asar, dia terima bekah, ada bekah. Ada bekah tu selama mana ada bekah, nama dia ayyang fa'ila, nama infial. Sempurnakanlah. Kita tengok qauluhu maqulatu an yaf'al wa tusamma maqulatul fi'li. Nama dia juga dia panggil maqulatul fi'il. Nama fi'lun. Hiya, iaitu ta'sirul jauhar, memberi bekah, memberi kesan oleh satu jauhar fi ghairi, pada yang lain.
atharan akan satu bekah, satu kesan seperti memutus, terpanggil taksir. Dia buat satu perkara tu putus nama dia athar, nama dia bekah. Yang ghairu qarizza, yang tidak kejap, yang tidak tetap zat. Diri dia tak kejap, tak tetap. Memutus tu habis dia tak kejap diri dia. Fahaluhu, maka bermula kelakuan al-fi'lu tu madama yu'athiru, selama bahawa memberi bekah ia, huwal aradu, ialah arad, al-musamma, yang dinamo akan dia an yaf'ala, tu nama an yaf'ala. Wa dzalika, dan upama bermula mereka tu mislu taskhin, seumpama memanaskan, panah. Api memanahkan air. Memanah tu madama syai'u, selama bahawa kepanjangan sesuatu yusakhinu, duk memanas ia. Selama api tu duk memanah, itu nama dia maqulatul fi'li. Bila dia duk memanah, hasil air tu jadi panah. Panah tu dia panggil athar. Diri memanas itulah nama dia al-fi'lu. Kalau di dalam bahasa dia panggil perbuatan, membuat. Ni di dalam tajuk istilah cakap nama api memanas, pisau memutuh. Ini cakap tajuk kaedah ilmu, untuk nak memaham ilmu, bukan tajuk akidah. Akidah Allah memutuh, lain. Sebab tu ulama kita kata haram, setengah ulama haram mengaji ilmu sains, ilmu falsafah. Tengok ulama kata harus. Imam Ghazali ambil cantum hipung antara dua pandangan. Kita belajar diri semata belajar dia, kalau membawa kepada sesat, membawa kepada kufur, kita tak mahir, maka tak boleh haram. Kalau kita belajar dia tu, kita mahir akidah lain, ni ahli sains falsafah ni lain, boleh beza, maka itu harus. Watabridi, dan seumpama menyejukkan, madama syai'u, selama kepanjangan, semua bahawa adalah selama berkepanjangan sesuatu itu, yubarridu, duk menyejuk ia. Selama mana dia duk menyejuk, nama dia maqulatul fi'li, nama dia. Itu satu keadaan lah. Api memanaskan, peti sejuk menyejukkan. Keadaan dia menyejuk, keadaan suatu tu memanah, itu nama maqulatul fi'li. Qauluhu ayyam fa'ila wa tusamma maqulatal infial. Nama maqulah infial, hiya, iaitu ta'athurus syai', terbekah suatu, min ghairih, daripada yang lain, madama fi halit ta'thir, halit ta'athur.
Hiya ta'athuru syai' min ghairih, terkesan suatu daripada yang lain. Madama fi halatit ta'athur, selama bahawa berkepanjangan ia di dalam keadaan terima kesan. Katasakhun, seperti panah. Madama syai'u, selama kepanjangan sesuatu itu yatasakhun, terpanas. Wattabarrud, dan jadi sejuk. Madama syai'u, selama berkepanjangan sesuatu itu yatabarrad, jadi sejuk. Selama mana dia terima sejuk, tu selama tu nama ayyam fa'ala. Bila habis terima tu tabih. Selama mana sesuatu tu membekah, nama dia ayyam fa'al. Misalnya kita gaji kayu besar, lama nak putus. Gaji selama mana duk gaji tu, tu nama dia al-fi'lu, keadaan seorang memberi kesan. Keadaan memberi kesan tu sifatnya. Gergaji tu zat, kita zat. Keadaan dia tarik gergaji, tolak gergaji tu, itu nama dia sifat. Sifat tu nama apa? Nama maqulatul fi'li. Nama dia fi'lun. Maqulah tu istilah panggil nama bagi kulliyat. Fi'lun tu nama kulli. Apa? Di bawah dia tu banyak. Gergaji lah, memanas lah, menyejuk lah, menyoyok kain lah, memenangis lah, menyuka, jalan belakang tu di bawah dia, nama kulli nama dia. Kata iaitu makna-makna yang umum. Perbuatan membuat lah. Kita bahasa Melayu kita Malaysia ni, membuat tu kadang kita panggil perbuatan. Tak itu, membuat dia. Hakikat sungguh hak fi'lu ni membuat dia. Perbuatan tu ada dua pula. Ada perbuatan dengan makna membuat, ada perbuatan dengan perkara yang dibuat. Seperti kita buat kek, ambil telur, ambil gandum, mari masuk di dalam tapuk dalam bekas puyuh tu, nama itu fi'lu, membuat. Bila sudah tepung tu jadi kek, kek tu nama perbuatan kita. Kadang-kadang membuat tu kita panggil perbuatan. Perbuatan. Halus kita beza. Membuat tu diri menghasilkan kek tu. Bila terjadi kek hak terjadi nama perbuatan. Kek tu, diri kek tu perbuatan. Hak tu zat dah, perbuatan tu zat dah. Apa makan? Makan tu nama fi'lun. Nasi tu makanan. Makanan hak tu zat. Nasi tu nama makanan. Kalau kita tak boleh nak faham kat situ, susah sikit lah. Nak faham kata sifat harus bagi Allah. Allah membuat mungkin. Perbuatan Allah, nak beza mana membuat Allah dengan perbuatan Allah? Nak kena beza, kena faham kat situlah bahasa, faham bahasa. Maka kesan yang terhasil daripada sesuatu yang memberi kesan itu nama maqulatul infial, nama infial nama dia. Satu sifat tu. Pecah botol hak kita pukul. Pecah dia tu nama apa? Nama infial. Satu sifat. Pecah tu satu sifat yang baru. Memukul tu nama fi'lun nama dia. Apa fi'lun? Memberi kesan. Buat sesuatu biar jadi pecah. Maka memukul itu nama dia apa? Arak ke jauhar, nama dia arad nama dia. Arak yang ada pada jauhar. Kalau gajah memukul, arak bagi gajah. Kalau manusia seorang Abdullah memukul, nama arad bagi Abdullah tu. Sifat bagi Abdullah. Pecah botol, pecah tu sifat arak bagi botol, arak bagi jebu tu. Arak dia sifat dia. Arak tu nama apa? Nama infial nama dia.
Ya, saya boleh faham dah tu. Kalau kita pergi kepada akidah, nisbah dengan kita, kalau fi'lu tu itulah nama dia, perbuatan hamba, itulah nama dia usaha. Ta'alluqul qudratil hadisah bil maqdur dia. Hubungan tenaga kekuasaan kita dengan maqdur. Diri kita ambil gergaji, tarik tolak ada. Nama membuat, itu nama usaha nama dia. Bila putus itu nama asar. Berhasil kesan, nama taksir, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanbih ulima mimma taqaddama talazumul maqulatain wujudan wa adaman. Famata wujidat maqulatul fi'li wujidat maqulatul infial, wa mata udimat. Tahu daripada huraian tersebut, berlaziman antara dua maqulatul fi'li dengan maqulatul infial, dia berlaziman. Diri memberi kesan dengan terima kesan lazim. Bila ada memberi kesan, adalah kesan dia. Bila ada kesan, ada yang memberi kesan, lazim. Kalau ada kesan saja, tak ada yang memberi kesan, tak ada, tak hasil, tak berlaku. Kalau memberi kesan, dia memotong, tak ada putus, tak nama dia maqulatul fi'li, tak hasil dia panggil, tak hasil. Tak panggil dia buat dah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa musalliyan ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallama taslima, amin. Alhamdulillah, kita boleh khatamlah habis. Mudah-mudahan apa yang kita lalu sikit sebanyak tu menjadi bahan. Ini nama dia ilmu ni, bukan ilmu buat makan, ilmu buat alat. Dia jadi sudu, jadi pisau, jadi pinggang, alat untuk kita nak faham. Bagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tahu nama perkara ni nama apa. Untuk guna seperti kita belajar nahwu, sorah, alat untuk nak faham bahasa Arab. Begitu je, tak bukan jadi akidah, tapi bila kita belajar ni dia ada hubung kait dengan kita faham Al-Quran, hubung kait dengan kita nak faham hadis Nabi, kita nak faham akidah. Perbincangan ulama, di dalam bincangan ulama dia akan sebut malakah, dia akan sebut kaif, dia akan sebut perkara yang seperti itu. Kalau kita tak faham, maka kita tak ada alat. Kita baca kitab, tak fahamlah maksud ulama. Bila tak faham maksud, kita faham kadang-kadang satu perkara, kita faham makna lughawi, sedangkan ulama sebut dia kena makna istilahi. Tu tak sampai, tak betul maksud hak kita faham. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di dunia ini dapat kita memfahami kita kepada ini. Alhamdulillah.
lepas ni kalau mana-mana yang nak dapatkan dan tengok apa, insyaAllah malam ni kita akan mengadakan satu sesi. Okay. Jadi sebentar kita ada yang